Puan Yang di-Pertua, saya mengikuti rapat beberapa kes yang melibatkan warga Malaysia menjadi mangsa penipuan tawaran perkhidmatan pinjaman wang berlaisan dalam talian di laman media sosial yang kini berluasan. Pada 14 hari bulan Disember 2022 baru-baru ini, saya dimaklumkan terdapat satu kes terbaru telah mengakibatkan seorang warga negara yang tinggal di Parlimen Tanjung Piai turut menjadi mangsa. Berdasarkan maklumat yang diterima, modus operandi sindiket ini dilakukan dengan lebih satu kaedah bertujuan untuk memperdayakan mangsa menerusi iklan peluang mendapatkan perkhidmatan pinjaman wang melalui syarikat yang mendakwa mereka sebagai syarikat yang berlaisan di Singapura. Sindiket ini memperdaya mangsa untuk berdaftar diri sebagai pengguna di laman web mereka sebelum menghubungi mangsa untuk menandatangani perjanjian pinjaman wang tanpa pengetahuan dan kebenaran peminjam. Mangsa yang tertarik dengan tawaran itu telah diminta untuk membayar wang penaluan sebagai cas perkhidmatan guaman dan duty stamp sebanyak 10% daripada jumlah wang pinjaman mereka. Mangsa pada mulanya diminta untuk membayar cas perkhidmatan tersebut dahulu sebelum mendapat wang pinjaman mereka tersebut. Selepas beberapa kali membayar kepada pemberi pinjaman wang, jumlah wang sebanyak RM23,000 telah dibayar dan amau ini telah melebihi 10% cas perkhidmatan daripada pinjaman RM200,000 tersebut. Tetapi mangsa masih tidak mendapat wang pinjaman yang dijanjikan. Oleh itu, mangsa berhasrat untuk tidak meneruskan transaksi mendapatkan pinjaman tersebut. Mangsa mula dihubungi oleh pihak pemberi pinjaman wang tersebut dan diancam terhadap keselamatan keluarga dengan ugutan untuk membakar rumah mangsa. Meskipun mangsa tidak memberikan maklumat ahli keluarganya secara langsung, pihak pemberi pinjaman wang tersebut memberitahu bahawa mereka telah mempunyai maklumat ahli keluarga mangsa termasuk nombor kad pengenalan, alamat kediaman, nombor pendaftaran kenderaan, nombor telefon dan maklumat surat yang lain. Susulan tindakan mangsa untuk tidak terus berurusan dengan pihak tersebut, pada 2-3 hari kemudian, sebuah kereta jenis Pro 2 Asia milik keluarga mangsa telah dibakar. Walaupun laporan polis dilakukan, tapi masih tidak ada apa-apa hasil yang proaktif. Puan Yang di-Pertua, untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, modus operandi seperti ini turut dilakukan dengan kaedah berlainan melibatkan orang awam yang tidak pernah membuat sebarang permohonan pinjaman wang dalam talian namun tetap menerima ugutan daripada pihak memberi pinjaman wang melalui mesej di aplikasi WhatsApp. Berdasarkan aduan yang diberikan kepada saya, ada juga di antara mereka telah secara tiba-tiba menerima sebanyak RM1,000 atau sehingga RM1,500 yang dimasukkan terus ke dalam akaun simpanan mereka dan didakwa sebagai pinjaman yang telah diluluskan. Dan kemudiannya menerima mesej daripada panggilan ataupun berunsur ugutan untuk meminta mereka membayar balik jumlah wang tersebut pada kadar 300% hingga 400% daripada jumlah bayaran pinjaman yang telah dikreditkan. Puan Yang di-Pertua, 2 senario kes yang saya telah sebutkan dalam pembahasan saya hanyalah antara contoh kes yang dilaporkan dan dimaklumkan kepada saya pada baru-baru ini. Kita sedia maklum beberapa isu seumpama ini pernah dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini dan mendapat perhatian daripada menteri berkaitan. Justru itu, saya berharap penambahan baikan terhadap penyelesaian isu ini perlu difikirkan bersama dengan lebih jitu terhadap semua pemegang taruh yang terlibat supaya kes sebegini mampu dielakkan melalui peningkatan literasi rakyat mengenai sindiket penipuan ini serta peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan. Atas dasar ini timbul persoalan mengenai bagaimanakah terdapat pihak ketiga yang mampu mengakses dan memperoleh data pribadi rakyat Malaysia sehingga ke tahap maklumat sulit seperti nama, alamat, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan akaun bank seseorang individu. Yang kedua,
Apakah tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak kerajaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan sindiket seperti ini, termasuk pihak yang terlibat di peringkat awal dalam kebocoran data maklumat peribadi bagi mementeras kegiatan sindiket penipuan seperti ini? Yang ketiga, apakah strategi diplomasi yang dilakukan meretas negara sempadan berikutan terdapat manipulasi maklumat pihak pemangsa yang menggunakan nombor talian yang berdaftar di negara jiran? Saya juga ingin mencadangkan bahawa kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital serta kementerian lain yang berkaitan agar dapat membina satu bentuk kerjasama bersepadu meretas kementerian agar seterusnya dapat diterjemahkan melalui tindakan proaktif oleh pelbagai agensi termasuk unit pasukan PDRM bagi menandatangani isu ini. Sebab walaupun setiap kali berlakunya apa yang telah dihadapi oleh peminjam, mereka telah buat laporan polis, tetapi sehingga hari ini masih tidak ada apa-apa hasil yang didapati. Maka mereka terus diberi ugutan tapi tanpa ada jagaan daripada pihak-pihak yang sepatutnya.